Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang menyampaikan kita pada bulan Ramadan, dan kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang disediakan untuk kita pengampunan, bulan yang di mana apa juga buat kebaikan Allah akan melipat gandakan ganjaran yang begitu besar, dan bulan yang kita harapkan Allah hapuskan dosa kita, Allah bebaskan kita dari neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita terus berusaha untuk mendapatkan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Kita beriman dengan Babur Rayyan, pintu syurga bagi orang yang berpuasa, dan tidak akan memasuki pintu tersebut melainkan hanya untuk orang yang berpuasa saja. Jadi bersungguh-sungguh. Kenapa? Kerana pahala puasa agak special, yang mana Allah sahaja yang tahu tentang kedudukan pahala yang besar ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan nanti dalam keadaan bersih, seperti mana baby baru lahir yang mana tidak ada dosa. Baik. Jadi kita sambung balik pelajaran kita dalam surah Al-Maidah, surah yang membicarakan beberapa hukum hakam. Dan yang paling menarik dalam surah ini, kita dapat melihat bagaimana tentang hukum hakam yang berjalan dalam pembelajaran kita yang lepas. Dan kali ini kita masih lagi membicarakan tentang hukum orang pemberontak ataupun pengganas ataupun bentuk-bentuk perompak yang ganas. Ya, pada pelajaran lepas kita dah bicara apa hukum dia, dibunuh ataupun diseksa dan dibunuh. Ya, begitu kedudukannya. Baik, namun begitu ada perkara yang menarik dalam ayat tersebut. Pada ayat yang berikutnya ada istisna ataupun orang-orang yang tertentu yang tersilap, yang mana dia melakukan kejahatan itu, tetapi dia dah bertaubat, sempat bertaubat sebelum ditangkap. Ya, subhanallah. Masih ada lagi kedudukan dia, kelonggaran dia bila dia sempat bertaubat sebelum ditangkap. Dia ada beberapa perkara dalam hukum Islam ni. Ya, hukum hudud ni ada berapa, hukum qisas ada berapa perkara, tak banyak. Yang kita bicarakan macam hudud ada 7 ataupun 6 sahaja. Ya, qisas balasan-balasan tu je. Yang lain banyak takzir. Macam mahkamah yang ada di mahkamah sivil yang kita lihat tu banyak ada takzir. Ya, di takzir. Hukum hudud memang dia tak pakailah, tapi hukum hudud sikit je sebenarnya. Dia tak takzir tak menjadi masalah. Okey. Kemudian dalam bicarakan hukum yang Allah ceritakan, ada beberapa hukum yang kalau dia misalnya tak dapat ditangkap, ya, lepas tu dia bertaubat, seperti hukum yang akan kita bicara, perkara yang akan kita bicara, maka dia dilepaskan. Ya, dilepaskan. Kecuali dalam isu-isu bab pembunuhan apa semua, itu dia ambil kira lah, ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Dan begitu juga kalau orang mencuri dalam Islam itu sendiri, dia akan ditengok apa yang dicuri, kenapa dia mencuri, semua ditanyalah. Kemudian pagi-pagi tak ada suara, air tak ada. Okey. Baik. Selagi pencuri itu tidak diserahkan ke mahkamah, maka dia tidak boleh dihukum. Ya, dia tak boleh dihukum mengikut prosedur mahkamah, potong tangan ke apa tak. Tetapi kalau dimaafkan, dia terlepas. Okey? Ditangkap, dimaafkan, dilepaskan, maka dia tidak dibawa ke mahkamah. Ya. Tetapi kalau bila dah tangkap dibawa ke mahkamah, maka kita tengoklah kesianlah pula kan. Saya maafkan, tak ada dah. Waktu itu bila dah ada kat mahkamah, keputusan muktamad. Ya, tak boleh nak maafkan. Berbeza dengan pembunuhan. Pembunuhan pula kalau dibawa ke mahkamah, tengok kepada kaum keluarga dia macam mana. Ya. Bahaya. Minum.
Keluarganya, kalau keluarganya memaafkan, settle. Ya, kalau keluarga kita, aku maafkan, settle. Tapi bayar dia lah, bayar cagaran dia yang ditetapkan. Okey, baik, kita lihat dalam surah Al-Maidah. Kita mulakan ayat yang ke-34. Kita ambil sikit ayat 33, lepas tu kita masuk ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerosakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh keseksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai mereka, yakni menangkap mereka, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay. Jadi ayat yang pertama tadi, ayat 33, kita telah bahaskan pada pelajaran yang lepas bagaimana kedudukan orang-orang yang memberontak ataupun orang yang melakukan keganasan seperti teroris atau apa juga rompakan yang ganas, ya, yang mana kalau rompakan yang ganas itu boleh menyebabkan hilangnya nyawa, maka hukum dia begitu. Hukuman dia ditangkap dan dihukum bunuh juga, ya, tak ada nak bertolak ansur. Okey. Jadi hukum bagi orang-orang yang begini sebagai ta'diban, mengajar kepada masyarakat yang mana perbuatan untuk keluar menentang pemerintahan atau menentang arahan Allah, hukumnya agak keras dan tidak boleh dipandang remeh. Dan kita dah ceritakan kisahnya, ya, kes minum air kencing unta susu, lepas tu dia bunuh orang yang pengembala unta tu, lepas tu dia rampas habis unta-unta tersebut. Jadi sifat rompakan itu. Tetapi kita tak tahu, tak pasti pernah menjadi isu cerita kalau orang merompak rumah kita, kita tak boleh nak bunuh kan. Saya macam terbaca. Habis kalau tak boleh bunuh buat apa? Silakan ambil lah. Macam tu. Okey? Sedangkan boleh kita lawan. Kita tak naklah bunuh, tapi kalau sampai dia boleh menggadaikan nyawa keluarga kita dan kita, maka kena lawan. Itu hak kita. Ya, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duni ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang berperang, ya, mempertahankan harta dia, pertahankan keluarga dia, pertahankan dirinya, pertahankan agamanya, maka dikategorikan syahid. Ya, dapat ganjaran syahid. Yalah, kita akan hilanglah nyawa kita. Tapi nak menceritakan, kalau agak-agak, ialah kalau dah sampai satu tahap dia nak membunuh tu, maka takkan kita nak biar diri kita terbunuh. Lawan, kan? Kena lawan lah. Itu kaedah dia. Tak adalah sampai baik sangat kan, sampai nak biar bunuhlah aku rela, ya batu belah batu bertangkuk, telah aku kan. Itu bukan kaedah kita. Okey? Tapi tengok keadaan lah. Tapi
Bila dah sampai tahap tu, ya, memang kena lawan. Pasal saya terbaca perbahasan yang hangat pada ketika itu, ya, seolah-olah orang merompak rumah kita, kita tak boleh nak buat apa. Itu bukan kaedah kita. Ya, kita akan lawan. Baik. Kemudian ayat ini yang menarik sekali apabila di akhir di ayat yang ke-34 itu, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai menangkap mereka, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Berkaitan dengan ayat ini, kita akan lihat beberapa perkara yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan. Okey, kita lihat. Ibnu Katsir menceritakan, meletakkan satu tajuk yang besar, gugurnya hukuman pemberontakan jika orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu bertaubat kepada Allah sebelum ditangkap. Ya, tajuk yang diberikan ialah gugurlah hukuman pemberontakan, ya, jika orang yang memerangi Allah dan Rasul. Ya, bila disebutkan pemberontakan ini, sifat dia memerangi Allah dan Rasul, yakni memerangi hukum hakam yang ditetapkan, ya, terhadap pemerintah. Itu pasal kaedah pemerintah dia ada kaedah dia sendiri. Kita kena faham dan kena pelajari kaedah kita berhadapan dengan pemerintah yang zalim, pemerintah yang dia banyak kaedah-kaedah ni, tapi kita tak belajar. Ya, kita tak belajar dan akhirnya kita juga termasuk jadi pemberontak, kita juga termasuk jadi khawarij. Kerana biasa khawarij dia membicarakan tentang pemerintahan. Kalau nak kenal khawarij, dia membicarakan pemerintahan. Tak kira orang tu macam mana pun, orang parti mana, orang politik ke orang tak politik, bila dia bersembang pada pemerintahan, kita akan lihat, kita akan dengar cara dia berbicara. Di situ kita kenal dia ni khawarij ataupun tidak. Ya, terutamanya kalau dia suka mengkafirkan pemerintah, itu clear dia memfasik, mengkafir itulah, ya, pemerintah dengan cara yang menyeluruh ataupun dia campukan, ya, maka di situ sifat khawarij. Sifat khawarij itu muncul, ya. Kerana mereka tidak pelajari bagaimana berlakunya peristiwa selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, naik Abu Bakar, naik Umar, di zaman Osman mula fitnah berlaku, zaman Ali lagi dahsyat. Kita menyaksikan zaman pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kita tak pernah study pun tentang pemerintahan waktu itu. Sedangkan berbagai-bagai pemerintah waktu itu, di antaranya pemerintah di zaman Bani Abbasiyah, ya, yang munculnya seorang lelaki yang bernama Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, yang terkenal dengan pengaliran darah di zaman dia, bunuh ikut suka dia je. Ya, setengah mengatakan dia akan bunuh walaupun perkara itu bukan dalam undang-undang Islam, hukum bunuh. Ya, mencuri potong tangan bagi dia mencuri potong kepala. Ya, begitu. Pembunuhan pada zaman dia berpuluh ribu, tak tahu kadang-kadang sebab dia. Ya. Menarik ya Hajjaj ini. Dia seorang hafiz Quran sebenarnya. Dia seorang yang baik asalnya. Itu pasal jangan kacau orang yang baik. Ya. Orang yang baik bila dia marah, ya, itu pasal dalam pepatah kata takutlah marah orang yang baik, kan? Dia baik sekali dia marah tu, dia tak sedar apa yang dia buat. Ya, begitu juga kisah Hajjaj, dia seorang guru hafiz. Dia seorang hafiz Al-Quran, asalnya baik, tapi disebabkan, ya, perangai beberapa orang dari golongan bukan Abdullah bin Zubair tu baik, kan? Tapi ada orang tertentu yang buat, yalah, dia pegang kononnya pemerintahan, dia buat suka hati daripada kacau Hajjaj, dia ambil rampas itu, itu yang menyebabkan dia marah semarah-marahnya. Lepas tu dia pergi dengan Marwan, Al-Malik bin Marwan, ya, dia naik gitu laju, ya, daripada seorang yang bawahan terus naik terus menjadi pemerintah, ketua tentera. Ui, dahsyat, kita katakan. Laju naik. Lepas tu dia buat, ya, orang lain tak berani nak buat, dia berani buat. Misalnya bila ditanya siapa yang boleh ambil Mekah, Kaabah tu balik ataupun kawasan Mekah itu, ya, yang mana Abdullah bin Zubair yang memerintah. Pasal dia mengaku khalifah tak boleh dalam dua negara ataupun dua khalifah dalam satu negara tak boleh.
ya, ataupun satu tempat pemerintahan, tak boleh. Jadi sana Al-Malik bin Marwan yang memerintah. Di sana pula Abdullah bin Zubair yang masing-masing mengaku Amirul Mukminin. Kalau mengaku sekadar gubernur apa semua itu tak kisah. Ni Amirul Mukminin. Abdullah bin Zubair berada di kawasan Kaabah. Siapa berani nak sentuh Kaabah? Ya. Siapa berani peristiwa Ababil tu dulu, ya, Abraha pun dah menggerunkan mereka. Berapa percubaan untuk mengganggu Kaabah, berapa teruk orang kena. Tapi siapa nama tadi? Hajjaj berani. Berani dia. Dia boleh pergi belontar manjanik tu nak tuju kepada Abdullah bin Zubair. Kena Kaabah, separuh Kaabah rosak. Kan? Berani. Dan tak kena apa-apa. Itu yang kita kena faham. Tak kena apa-apa. Ya, tak kena. Sebab apa? Bukan dia nak merontoh Kaabah. Dia nak Abdullah bin Zubair tu. Dia nak Abdullah bin Zubair. Jadi dia guna manjanik nak lontar kepada Abdullah bin Zubair, kena Kaabah. Nak buat macam mana? Ya, jadi tak situ yang dia tak kena. Kalau orang yang memang niat nak merontoh Kaabah, memang kena. Cuma orang takutlah dalam kes tu. Dia berani. Ya. Dahsyat berani. Tapi dalam keadaan begitu, namun Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi telah memberi kebaikan yang terlalu besar, ya, kepada dunia Islam. Selepas daripada Kufah, Iraq tu, negeri-negeri yang kita dengar apa? Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, semua masuk Islam di bawah dia. Negeri di balik sungai, ya, semua masuk Islam di bawah dia. Semua tan tu kecuali Kelantan, ya, semua masuk Islam bawah dia. Dahsyat. Berarti pahala dia besar lah. Besar sangat-sangat, ya. Dan dialah yang di antara ulama ataupun dialah antara orang yang merancang mencadangkan baris Al-Quran. Ya, baris Al-Quran yang kita boleh baca. Kita boleh baca berapa pahala dia dapat kalau kita baca, dia dapat juga pahala. Kerana baris Quran. Orang awam mana reti baca tanpa baris Al-Quran. Khat Al-Quran Arab. Okey, siapa boleh baca? Bagi tahu saya. Okey. Misalan. Okey. Okey. Ini apa dia? Ni. Minum. Ni min. Okey. Okey. Okey, ni. Tu dia. Baru tulisan macam itu kita dah tak boleh baca. Okey? Ittafaqa. Ni qaf. Okey, ni. Mim. Ada lagi khat dia, yang biasa kita tengok kan. Terus macam tu. Kan. Okey, ini pasal kita dah biasa. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mim dia macam ni, sin dia tak ada gigi. Ya, dah tua ke apa tak ada gigi. Tapi itu kaedah Arab, ya. Faham kan? Jadi itu kelebihan pula dia, kan? Ada beberapa kelebihan. Ya, Hajjaj dia yang mencipta sistem tentera yang teratur. Lepas tu dia yang cadangkan duit yang dinar dirham tu, salah satu daripada negara Islam dia juga mencadang. Masya Allah, orangnya Masya Allah. Tapi itulah dalam keganasan itu, para sahabat pun masih hidup lagi. Ibnu Umar ada, Ibnu Abbas ada. Ketua Tabi'in Hasan Al-Basri yang menyaksikan pada zaman itu. Tetapi apa mereka buat, itu yang menarik, yang kita kena pelajari. Zalim. Mana ada orang bunuh sampai begitu banyak. Kecuali orang-orang seperti Mao Zedong. Siapa lagi? Nazi, Hitler. Ya, ada lagi beberapa raja-raja yang kafir. Pol Pot. Kan? Netanyahu. Lupa. Ya. Jadi kita menyaksikan dalam keadaan yang begitu, ya, tapi dia ni orang Islam. Itu lain sikitlah cara dia. Baik, ala kulli hal kita lihat balik. Berkaitan dengan pemerintah, jangan suka-sukalah kita lakukan. Memang kita tak setuju beberapa perkara, tapi ikutlah prosedur. Itu satu nasihat. Baik. Kemudian kita lihat ayat ni menceritakan, Ibnu Katsir menceritakan ayat illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai menangkap mereka, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Bila didasarkan pada pendapat kalangan yang mengatakan bahawa ini berkenaan dengan kaum musyrik, maka sudah jelas adapun orang yang memerangi Allah dan Rasul dari kalangan Muslim, jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka gugurlah dari mereka hukum bunuh, salib dan dipotong kakinya atau bersilang. Zahir ayat menunjukkan gugurnya semua ini, dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Asy-Sya'bi. Ia mengatakan Harith ibn Badar At-Tamimi dari penduduk Basrah telah membuat kerosakan di muka bumi dan memerangi Allah dan Rasul. Lalu ia berbicara dengan sejumlah orang dari Quraisy, di antaranya Al-Hasan bin Ali, ya, anak kepada Sayyidina Ali, Ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Ja'far, agar meminta ampunan untuknya. Lalu mereka berbicara kepada Ali, namun Ali tidak memberi jaminan keamanan untuknya. Lantas datang kepada Sa'id ibn Qais Al-Hamdani dan ia tinggal di rumahnya. Kemudian Sa'id mendatangi Ali seraya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apa pendapatmu tentang orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerosakan di muka bumi?" Lalu ia membaca firman-Nya hingga sampai, "Kecuali orang yang taubat di kalangan mereka sebelum kamu dapat menguasai dan menangkap mereka." Lalu Ali memberi jaminan keamanan kepada Sa'id bin Qais, mengatakan ia adalah Harsah bin Badar. Demikian pula diriwayatkan Ibnu Jarir. Okey. Baik. Dalam kisah ini yang dikaitkan dengan para sahabat mengamalkan ayat ini, ya, yang mana orang yang telah tersilap dalam memberontak, lepas tu dia bertaubat, ya, maka bila dia bertaubat, taubat dia diterima secara zahir, ya. Adapun urusan Allah wallahu alam, tapi Allah katakan sebelum ditangkap dia bertaubat. Tapi kalau dia tak bertaubat, ditangkap, ya, itu lain, hukum terus berjalan. Tetapi dia lari, dia menyuruh, ya, lepas tu dia rasa bersalah ke apa ke, dia bertaubat, lalu diisytiharkan taubat dia, maka di situ dia terlepas. Jangan ulangi. Yang penting jangan ulangi. Kenapa? Ibnu Jarir meriwayatkan dari Amr bin Sya'bi mengatakan seorang dari kabilah Murrad datang kepada Abu Musa saat menjadi gubernur di Kufah pada masa pemerintahan Osman setelah solat fardu, lalu mengatakan, "Wahai Abu Musa, ini orang yang meminta perlindungan kepadamu. Aku adalah Fulan bin Fulan Al-Muradi. Dulu aku memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerosakan di muka bumi. Kini aku sudah bertaubat sebelum engkau menangkapku." Ya, diisytiharkan. Ya. Abu Musa pun berdiri lalu mengatakan, "Ini adalah Fulan bin Fulan. Dulu ia memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerosakan di muka bumi. Kini dia sudah bertaubat sebelum kami menangkapnya. Barang siapa yang berjumpa dengannya, maka janganlah memperlakukan kecuali dengan kebaikan. Jika ia jujur, maka itulah jalan bagi orang yang jujur. Dan jika berdusta, maka ia mendapat dosanya. Kemudian orang tersebut bermukim beberapa lama, kemudian ia keluar dan melakukan dosanya kembali, lantas ia terbunuh." Okey, baik. Dalam kisah ni, seorang lelaki ni dia datang kepada Abu Musa yang pemerintahan di Kufah. Dia Kufah ni kat kawasan mana? Ya, Kufah ni biasanya Iran Kufah lah, ya. Dan orang-orang Kufah, Hajjaj diutuskan ke Kufah disebabkan orang-orang Kufah ni nak kata jahat, ialah lebih kurang macam itulah. Nakalnya, jahatnya, mengacau orang, ya. Tu pasal kalau kita nak tengok kejadian macam kes Saddam apa semua tu, orang bawah dia tu kan, orang yang rakyat dia memang bersesuaian dengan pemerintah di situ. Ya, perangai, yalah, bila tak dengar cakap, suka tak dengar cakap, maka Allah utuskan seseorang untuk memerintah. Okey, ala kulli hal nak ceritakan Abu Musa Asy'ari waktu tu berada di Kufah, dia sebagai gubernur. Maka orang ni mengisytiharkan, muka dia dah wanted kan, dah okey, dikehendaki. Tiba-tiba dia serah diri dan bertaubat. Lalu bila dia bertaubat tu, Abu Musa Asy'ari isytiharkan, okey, ni muka wanted yang kita letak gambar-gambar. Dulu tak adalah macam tu kan. Okey, inilah orangnya, sekarang dia dah bertaubat. Segala urusan kita serah kepada Allah, ya, walaupun kelakuan yang dibuat sebelum tu agak ganas. Ya, maka kalau dia tipu, antara dia dengan Allah. Kalau betul, antara dia dengan Allah. Kita ambil apa yang zahir. Ya, ini kaedah para sahabat, dia akan mengambil yang zahir. Kalau dia datang dengan baik, kita terima. Kalau dia datang bentuk jahat walaupun niat baik, hukumnya jahat kan. Datang, ui, dia buat macam apa, Robin Hood.
Kan? Pergi merompak mencuri untuk orang miskin. Baik tak? Ha? Susah kan? Al-ghayah la tubarriru wasilah. Satu kaedah dalam bahasa Arab, ya, al-ghayah, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Nak bantu orang miskin ikut prosedur, okey? Bukan pergi merompak bagi, ya. Kita inai orang lain, kita bagi orang lain. Tak boleh macam itu. Itu kaedah yang salah, okey? Jadi, perbuatan itu berbahaya. Dalam bab ini, apabila orang ni dah diistihar, dia tinggal beberapa lama di Kufah, tapi ialah wallahu a'lam, dia buat balik perangai jahat dia. Dia buat perangai balik jahatnya, maka akhir berlaku peperangan, dia terbunuh lah, ya. Dia terbunuh. Okey, ini di antara perkara yang berlaku pada zaman sahabat. Mengambil ayat ni pasal dia mengaku dirinya dah bertaubat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian Ibn Jarir meriwayatkan dari Musa Ibn Ishaq Al-Madani bahawa Al-Asadi memerangi Ali Al-Asadi memerangi Allah dan Rasulnya, membuat keganasan di jalanan, membunuh dan merompak harta. Para pemuka dan masyarakat awam memintanya untuk menyerah, namun dia menolak. Mereka pun tidak mampu menangkapnya hingga ia datang sendiri dalam keadaan bertaubat. Hal ini terjadi setelah mendengar seorang membaca ayat ini. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang manusia ni jiwa dia berbeza-beza. Ya, jiwa dia berbeza-beza. Kadang-kadang nampak ganas, nampak teruk, nampak apa, hati dia ada lagi, masih ada kelembutan yang Allah berikan untuk bertaubat. Kadang-kadang dia tengok kebenaran, ya, dia nak bertaubat, tapi kadang-kadang rasa malu Allah, kadang-kadang dia rasa adalah perasaan-perasaan dia. Tuan-tuan dan perempuan, kita adalah pendakwah. Okey? Kita perlu sentuh hati-hati mereka sebenarnya. Oleh kerana itu, jangan biasakan kehidupan kita dengan menghukum orang. Ya, pendakwah bukan penghukum. Pendakwah adalah penyentuh jiwa-jiwa manusia. Ya, kadang-kadang kita ni tersalah faham bila disebutkan dakwah, terus pada Quran dan Sunnah. Ya, betul dah. Tapi masyarakat awam dia tak reti Quran Sunnah ni. Sebutlah hadis sahih ke apa, dia tak akan faham. Ya, orang awam. Bahkan kita menyaksikan kadang-kadang dia tak boleh, ialah dia punya pemikiran dia sendiri, dia tahu benda tu tak baik, benda tu tak betul, tapi dia tak tahu macam mana nak solvekan problem dia. Jadi kita lah kena solvekan, kena selesaikan. Tuan-tuan dan perempuan, mereka menunggu orang yang menyentuh hati-hati mereka. Dan jangan tergopoh gapah dalam dakwah. Bila kita berdakwah, bukan semestinya Al-Quran tu keluar daripada mulut kita. Ya, bukan semestinya. Kalau kita tengok dalam dakwah Rasulullah, apa yang menarik pada siri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak dia cukup menarik. Orang tak menafikan apa yang Rasulullah bawa tu sebenarnya, tapi ego mereka menafikan. Apabila mereka mengatakan, apa pendapat kamu tentang Muhammad? Baik. Ya, semua baik kerana Rasulullah telah menyelamatkan satu peristiwa yang hampir bergaduh penduduk Arab, yang sampai digelarkan Al-Amin. Bila dia berdiri di atas Bukit Safa tu secara kasar ada satu ruang. Ya, sekarang dah tak ada lah. Di Bukit Safa tu ada satu ruang. Kalau hanya benda-benda perkara yang penting saja, orang akan berdiri kat situ untuk istirahat. Semua orang akan datang. Jadi tiba-tiba Rasulullah berdiri. Dia panggil, ya ma'syaral, begitu Arab apa semua, dia panggil. Lepas tu semua dah berkumpul nak dengar apa cerita ni. Ya, dan orang yang tak boleh nak pergi arahkan wakil untuk dengar apa perkara yang nak diterangkan Muhammad, orang yang paling amanah di penduduk Mekah, yang dipercayai Al-Amin. Lalu Rasulullah mengatakan, jika aku mengatakan tentera di belakang Bukit Safa ni bersiap sedia untuk menyerang kamu, kamu percaya tak? Percaya. Semua kata, ya Muhammad, kami percaya kamu, dan kami tak pernah mendengar kamu menipu walaupun sekali. Kita kadang-kadang berkali-kali juga kan, ada kelentong sikit. Ya, kena pula kadang-kadang WhatsApp pun kita dah kelentong. Yalah, orang tak nampak kita kat mana kan. Hanya kat kedai kopi kan, kat on the way pejabat. Tak pernah menipu walaupun sekali. Diiktiraf bahawa Muhammad yang terbaik, sehingga orang musyrikin
ya, di kalangan mereka menyimpan harta kepada Muhammad sebagai ya Muhammad, tolong simpan aku punya bahagian aku, duit aku apa semua pada Rasulullah. Ya, waktu tu Rasulullah tak istiharkan lagi, ya. Bila Rasulullah mengatakan aku ingin mengkhabarkan kamu tentang adanya hari akhirat, ya, hari kebangkitan yang berkaitan dengan Allah yang Esa, berkaitan dengan Allah mereka tahu dah. Tapi bila disebut hari kebangkitan mengikut cara yang ditetapkan oleh Allah tu, di situlah datang mereka tak setuju Rasulullah. Abu Lahab, ya, pada hari kelahiran Rasulullah, pak saudara dia ambil ni dua tangan ni kan, dia angkat Muhammad, ya, sonok ni anak saudara aku, bapa tak ada, yatim, akulah bapa saudara dia. Dia ambil, dia tawaf tu, bawa pusing, ya, bagi tahu orang ni Muhammad. Pada hari yang diisytiharkan Nabi Muhammad berada di Bukit Safa tu, apa dia kata? Tabballaka sairil yaum. Dua tangan ni, celakalah kamu start kamu beranak, start kamu dilahirkan, beranak pula kasar. Kamu dilahirkan sampai hari ini, celakalah kamu. Apa maksud? Tuan-tuan dan perempuan, dua tangan, ya, dibagi. Kita orang Malaysia tak tahu. Saya belajar Pakistan, rupa-rupanya tahu juga sikit sebanyak. Tapi jangan dipraktikalkan lah, ya. Ini nampak orang Pakistan, tolong isi minyak, tak nak kat petrol pump. Kita buat benda ni, tak boleh, ya. Satu, orang Pakistan kalau buat macam ni, celaka kamu, kan? Kalau dua, lagi celaka kan. Betul. Orang Pakistan kalau dia tak suka menyampah, kamu, ya, jangan buat. Kita pula tak mau isi minyak, kamu, berdosa. Ini bahasa tangan, ya. Yang Allah ceritakan bahasa tangan akan mendapati dosa dia. Okey, yang ni okey lah. Lepas tu apa? Encik ni, lepas tu apa? Bagai-bagai kita. Tapi rupanya kalau kita buat ada makna dia, celaka. Dan bahasa inilah bahasa Abu Lahab. Bahasa penduduk Mekah pada ketika itu, bahasa Arab. Bahasa tangan dia, celaka kamu dua. Oleh kerana itu ayat Quran keluar, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nampak? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu pasal, ya, dia ada mesej yang disampaikan pada Rasulullah dengan mencelakakan Rasulullah, dua tangan dia. Lalu Allah kata celaka tangan Abu Lahab. Ya, bukan buat-buat saja je. Okey. Jadi Rasulullah masih lagi dengan berdakwah. Mereka kalau tanya bab akhlak Rasulullah terbaik, tapi mereka tolak Rasulullah disebabkan kebenaran. Dan kita orang tolak kita sebab akhlak kita tunggal langgang dah satu bab, ya. Maka itu masalah kita. Jadi akhlak kita kena baik, para pendakwah kena baik. Ya, para pendakwah kena baik. Ya, kita adalah pendakwah dan tidak semestinya bila kita nak berdakwah terus kepada Quran dan Sunnah. Pertama bagi, yalah, kita tegur, senyum, muka ini muka morok je kan. Okay, senyum sikit, yalah, puasa kita terimalah. Okay. Lepas tu ceriakan, bagi hadiah. Orang kalau bagi hadiah sikit pun, Masya Allah, dia akan ingat, ya. Kehanya hadiah tu kedai RM2 dia, tapi dia akan ingat, ya. Dia menghargai kita yang mengingati dia. Kemudian ajak dia makan. Lagilah orang Malaysia kalau ajak makan, habis, the best, kan. Buatlah ajak makan, dia akan ingat, situ dakwah akan bermula cukup cantik. Okey, baik. Jadi dalam kisah ni, lelaki ni nama dia Ali Al-Asadi ni, dia puncanya memang keras hati. Dia tak nak orang minta serahkan diri, dia tak nak. Tetapi dia tertarik dengan satu ayat Al-Quran. Ni dia ayat dia. Apa dia? Ayat dalam surah Az-Zumar. Memang ayat ni cukup cantik sebenarnya. Ya, saya pun suka ayat ni. Apabila Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Okey, surah Az-Zumar ayat 53. Sorry, terlupa. Supaya kita dapat hayati ayat ni betul-betul. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi Ali Al-Asadi ni dia dengar tu, ya, subhanallah. Orang yang faham bahasa Arab dia boleh dengar halus. Kalimah yang Allah sebut ni halus sangat-sangat, memujuk. Ya. Kita tak faham bahasa Arab tak terasa lah. Ya, tapi orang yang faham bahasa Arab dia akan terasa kalimah ini memujuk. Ya. Ya. Satu kalimah yang Allah kata, wahai hamba-Ku yang aku sayangi, dah itu kan. Jangan putus asa daripada harapan untuk bertaubat. Subhanallah. Disebabkan ayat ini, maka akhirnya Ali pun kemudian ia datang keadaan bertaubat hingga tiba di Madinah pada waktu menjelang fajar. Ia mandi kemudian masuk ke masjid Rasulullah untuk solat subuh. Kemudian ia duduk dekat dengan Abu Hurairah di tengah para sahabat. Ketika sudah terang orang mengenalinya, lalu mereka beranjak kepadanya untuk menangkapnya. Maka ia mengatakan, tiada jalan bagi kalian sebelum kalian menangkapku. Untuk menangkapku, kerana aku datang dalam keadaan bertaubat sebelum kalian menangkapku. Mendengar hal itu, Abu Hurairah mengatakan, ia benar. Abu Hurairah memegang tangannya hingga membawa kepada Marwan bin Al-Hakam, Gubernur Madinah pada masa itu, Muawiyah, lalu mengatakan, ini adalah Ali dalam keadaan bertaubat dan tiada jalan bagimu untuk menangkapnya dan membunuhnya. Marwan pun membiarkan tidak menangkapnya dan tidak pula membunuhnya. Setelah itu Ali pergi sebagai orang yang bertaubat dan berjihad di jalan Allah di lautan. Pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Romawi. Mereka merapatkan perahunya ke salah satu perahu pasukan Romawi, lalu menyerang pasukan Romawi di kapal mereka sehingga mereka lari ke sisi kapal lain. Akibat kapal itu tenggelam mereka seluruhnya. Okey, ini nak menceritakan bagaimana lelaki ni Ali Al-Asadi bertaubat yang disaksikan oleh para sahabat berkaitan dengan ayat ni. Dan Ali bila dia bertaubat dalam bentuk ini, dia bersungguh-sungguh. Pada kisah Abu Musa Asy'ari, dia bertaubat, dia buat orang tu bertaubat, buat perangai balik, maka dia dibunuh. Tetapi Ali, dia menggunakan kesempatan bertaubat bersungguh-sungguh, dia masuk peperangan dalam medan peperangan di atas lautan. Ya, dia berlaku peperangan di atas lautan ini bermula di zaman Yazid, ya, Muawiyah Yazid, ya, yang Rasulullah kata tenteranya diampunkan oleh Allah, raja yang pemimpinnya pun diampunkan oleh Allah, dan penyeberang lautan yang pertama sekali, yang mana Abu Ayyub Al-Ansari mati, ya, mati di sana. Okey. Jadi dalam kisah ni tentera Islam dah mula bermain di atas kapal. Siapa ya tentera Islam yang begitu dahsyat di atas kapal dulu? Kita tengok filem. Ya, filem apa tu? Yang lanun tu? Caribbean tu kan. Siapa tu? Ada nampak tak yang orang yang janggut macam ular tu kan? Okay. Dan ada satu tu dia sebut Barbarossa. Tahu tak siapa Barbarossa? Barbarossa itulah panglima perang yang hebat, ya. Tentera Islam yang begitu hebat di lautan Mediterranean tu, ya, yang mana dia boleh menguasai lautan itu dengan izin Allah, cukup dahsyat. Itu yang Barat cukup takut. Tentera Islam di zaman itulah. Dan zaman itu juga Al-Fatih juga kita menyaksikan bagaimana kreatifnya tentera Islam, orang-orang Islam pada ketika itu. Orang kapal berlayar di lautan, ini kapal merentasi daratan. Dia rentas bukit tu. Bukit berapa banyak? 70 biji kapal merentasi bukit. Tak boleh nak gambar. Tetapi itulah Islam. Dia punya kreatif bagaimana. Dah tak boleh nak masuk, ya, tak boleh masuk nak membebaskan kota Konstantinopel tu, tak boleh masuk. Kenapa? Laluan itu mereka letakkan tali besi, bila lalu je kapal diangkat, hancur kapal.
Ya, tak boleh masuk. Tetapi Allah bagi kebijaksanaan kepada tentera Islam. Ya, tak boleh atas darat, atas air, atas darat ada laluan. Itu dia guna laluan kapal terus masuk ke sebelah sana. Ya, teluk belah sana masuk 1, 2, 70 biji kapal. Tak boleh bayang kapal macam Yayasan Taklim punya kapal saiz kan. Ontas 70 biji. Tumbang kota Konstantinopel. Dahsyat ya. Orang Islam punya kerja. Cuba lihat sejarah Osmani di antara sejarah yang menarik. Kegagahannya, kalau kata orang zaman sekarang, gila-gila punya kegagahannya. Memang dahsyat. Saya bila baca berkaitan dengan tentera kerajaan Osmaniyah ni, Khalifah Osmaniyah, semangat ya. Kerana dia berkaitan dengan kerajaan Islam Melayu Melaka, dia berkait semua. Dahsyat. Ala kulihat, cuma nak menceritakan bagaimana tentera Islam bermain di atas lautan Mediterranean cukup dahsyat, dan mereka semua menyerahkan diri kepada Allah di hari pertembungan yang begitu kuatlah di zaman kerajaan Osmaniyah. Cuba baca kalau tengok kerajaan Osmaniyah, antaranya Sultan Sulaiman Al-Qalani. Ya, itu di antara yang paling digeruni. Kalau pernah dengar cerita Dracula. Ya. Dracula kan. Kita dengar cerita kononnya menakutkan ya. Cerita kartun belaka, cerita tipu kan. Tahu tak Dracula asalnya cerita berkaitan dengan kerajaan Osmani bertemu dengan kerajaan Romania. Dahsyat. Anak Dracula tu masuk Islam 2 orang. Seorang masuk Islam, seorang tak. Seorang ni ikut perangai aja. Apa dia buat? Waktu dia memerintah tu, dia bunuh tentera Islam yang datang berkaitan dengan cukai. Lepas tu apa dia buat? Semua tawanan tentera-tentera Islam tu, ini misalnya, okey, ini istana dia. Okey. Jalan-jalan ni dia pacak, dia sula tentera Islam tu 1, 2, 3 berderet. Dia sula. Ya. Tawanan tentera Islam tu, ya, disula lah. Dia tak tahu sula apa. Ya. Dia sula tu sampai dalam riwayat mengatakan di kalangan yang masih tercacak tu masih bernyawa lagi. Ya. Kerajaan Islam dapat tahu semua arahkan tentera sampai tumbang kerajaan Dracula tu. Ya. Dahsyat. Tapi kita tak tahu Dracula tu cerita apa. Kita pula minat kisah Dracula kan. Itu dia kisah dia. Cuba. Dahsyat ya. Tapi menarik. Zaman Khilafah Osmaniyah di antara perkara yang menarik buat. Tapi tak nafikan sufism tu masuk jugalah kan, dengan cara yang tak betul lah. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Kemudian Allah menceritakan, memberitahu kepada kita beberapa perkara. Ya, ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat kejayaan. Sesungguhnya orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi dan seluruhnya, dan mempunyai yang banyak itu pula untuk menebuskan diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka memperolehi azab yang pedih. Baik. Ibnu Katsir mengatakan perintah takwa, wasilah dan jihad. Allah telah berfirman memerintahkan pada hamba-Nya agar bertakwa kepadanya.
kata takwa jika diiringi dengan ketaatan kepadanya, maka dimaksudkan ialah menjauhkan keharaman dan meninggalkan larangan. Okey, ini di antara kaedah ya, bila takwa itu diiringi dengan diiringi dengan perintah ketaatan kepadanya, maka yang dimaksud itu menjauhkan keharaman. Ya, kita lihat ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ayahku menceritakan dari Talhah, dari Atha, dari Ibnu Abbas bahawa yang dimaksudkan wasilah ialah qurbah, pendekatan. Okey, kita selalu boleh kata tiap-tiap hari kita baca wasilah. Betul tak? Ada tak baca wasilah? Kat mana tu? Kat doa. Doa mana? Lepas azan. Okey, baik. Di sini apakah yang dimaksudkan wasilah? Okey. Sebelum tu kita lihat satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'un nidaa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta." Sambung? Ada tak? Okey. Kita selalu dengar innaka la tukhliful mi'ad. Okey, sambungan itu dhaif. Ya. Kalau ikut hatu je yang sahih. Okey. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Okey, hatu je. Itu sahih. Cuma kita terangkanlah, ya. Kalau orang tak faham, kita beritahu. Kalau dia nak teruskan, biarkanlah. Cuma kita nak katakan yang sahih itu lebih memang terafdal lah, yang kita diarahkan mengikut cara Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan azan, ya Allah, Rabb dari seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, darajat yang tinggi dan keutamaan, serta bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka siapa yang bacakan doa ini selepas azan, melainkan berhak mendapat syafaat pada hari kiamat. Okey, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan kita baca doa selepas azan, ya. Dan diikuti dengan kita mengucapkan bagaimana muazzin azankan. Allahu akbar, Allahu akbar, kita ucap. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut juga. Hayya 'alas solah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah pun sama, kan? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bukan. Ada yang tak setuju. Para ustaz tak ada pun. Ustazah ada yang tak setuju. Macam mana? As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta wa 'ala dzalika minasy syahidin. Mana? Okay, good. Baik. Rasulullah SAW bila katakan, bila muazzin, dalam hadis mengatakan, bila muazzin melakukan azan, ikut ya, ikut cara disebut tu. Pada hayya 'ala solah, hayya 'ala falah, dia bezakan la haula wala quwata illa billah ke al-aliyyil azim. Billah je. Kenapa pendek? Okey, cantik. Kita nakkan jawapan tu. Kenapa pendek? Rasulullah ajar tu. Ya, Rasulullah bila dia ajar, itulah yang terbaik. Tak payah tambah. Ya, kalau tambah, tak payahlah. Tak usahlah tanya kalau tambah. Tak payah tambah. Kerana Rasulullah yang ajar begitu. Ya, ittiba' Rasul. Kerana Rasulullah takkan ajar melainkan yang terbaik. Okey? Hayya 'ala solah, la haula wala quwwata illa billah. Stop. Hayya 'alal falah pun la haula wala quwwata illa billah. Begitu hadis menceritakan. Masuk as-salatu khairum minan naum. Kembali kepada awal hadis, Rasulullah kata sebut seperti mana disebutkan. Okey? As-salatu khairum minan naum. Pasal saya dulu pun waktu tak belajar, sadaqta wa bararta wa 'ala dzalika minasy syahidin. Saya sebut begitu. Kita belajar kat pondok-pondok macam itu kan. Tapi bila dah bertemu dengan hadis yang sahih, dia mengatakan sebut seperti mana yang disebutkan. Okey, kita sebut macam itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, la ilaha illallah. Sebut macam mana yang disebutkan. Kemudian dia membaca doa ini.
Yang tu ada fadilat dia, kelebihan dia. Ya, lepas tu dia baca doa ini bakal mendapat syafaat Rasulullah. Kenapa? Maqam mahmudah yang diminta wasilah ini adalah satu wasilah jalan yang cukup besar. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Abdullah ibn Amr ibn Az bahawa mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum muadzina faqulu mithla ma yaqulu, summa sallu alaihi fa innahu." Allah, Ramadan puasa nak buka ni susah. "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran, thumma sallallahu li wasilata." فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي وسيلة حلت له شفاعة. Jika kalian mendengar muazzin mengumandangkan azan, okey dengar maka ucaplah seperti apa yang diucapkannya. Nampak tak? Ya, kecuali pada hayya 'ala solah, hayya 'ala falah ada dalil yang lain menceritakan. Kemudian berselawatlah ke atasku. Ya, lepas azan, lepas baca doa tu berselawat ke atas Rasulullah, ataupun baca doa, baca selawat dulu, ataupun kemudian baca doa. Kerana barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Ingat ya, bila Rasulullah mengatakan begitu, pertama saya beriman Allah melimpahkan rahmat bukan sebarangan, 10 kali ganda. Kemudian mintalah wasilah untukku. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita, berselawat kepadanya dan memohon wasilah untuknya. Tu dua. Ya, untuk Rasulullah kita diarahkan 3 perkara. Ittiba'ur Rasul, yang kedua doakan wasilah untuk dia, yang ketiga berselawat padanya. Okey. Nampak ya, 3 perkara ni amat penting. Ittiba'ur Rasul, kemudian berselawat ke atasnya dan mohon doa wasilah. Kerana masyarakat kita berhadapan dengan satu masalah. Ya, Al-Fatihah, kita akan baca Fatihah, kita hadiah kepada Rasulullah. Tak boleh, ya. Kita ingat apa ya? Pasal benda ni ada dalil. Kita kena latihkan, mesti ada dalil. Kalau Rasulullah tak pernah sebut, tak payah. Kerana ini agama, bukan akal. Bila agama ini kita ikut akal, dia jadi lain. Dia kualiti dia akan hilang. Tetapi agama bila kita ikut arahan Allah dan Rasul, maka insya-Allah dia akan maintain, terselamat. Ya. Baik, kita lihat. Allah melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah untukku, kerana ia adalah satu kedudukan di syurga yang hanya patut untuk seorang hamba Allah sahaja. Ya, wasilah tu hanya untuk seorang je. Jadi Rasulullah mengharapkan dialah orangnya, dan aku berharap bahawa akulah orangnya. Barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka ia berhak untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan kita, ialah kadang-kadang kita sibuk macam mana pun, jawab je, jawab azan dan doa untuk Rasulullah. Ya. Kerana syafaat amat penting. Kedudukan kita tak pasti. Ya, di akhirat nanti selamat atau tidak, kita mengharapkan syafaat. Kerana Rasulullah mempunyai satu syafaat besar. Apa dia? Syafaat uzma nama dia. Ya, syafaat uzma. Dia tak dimiliki oleh orang lain. Dalam kisah waktu Rasulullah SAW berada di mahsyar, ya, kita ni dihidupkan di satu tempat, kemudian kita akan berangkat ke mahsyar. Ya, yang Allah ceritakan menarik ya, dalam Al-Quran diceritakan kita dalam keadaan bangun tu dah bermacam-macam bentuk, ya. Lepas tu ada, maka yang berpakaian, ada tak berpakaian, berbagai-bagai bentuk tu. Kemudian datang suara, terpengsan, dibangunkan balik. Lepas tu kita diarahkan pergi ke satu tempat di mahsyar tu. Ya, maka kita akan berkumpul di mahsyar semua sekali. Dan perjalanan pergi mahsyar tu yang menarik, ya, Al-Quran ceritakan, dan ada orang buat klip video pasal dia berkaitan macam mana belalang-belalang locust tu diperjalankan, tebaran menarik. Kemudian bila kita berada di mahsyar, apa kita buat? Pertama, matahari dah rapat.
perlu mengikut amalan masing-masing. Ya, dah tak tahu nak ke mana. Lalu di antara mereka mengatakan, jom kita pergi berjumpa dengan Abuna Adam. Ya, bapa kita Adam alaihissalam. Kerana dari dia kita jadi. Maka kita minta kepada dia supaya Allah memudahkan urusan di mahsyar, apa yang perlu kita buat. Ya, maka mereka pun pergi berjumpa dengan Adam alaihissalam. Lalu mereka minta, ya Adam, tolonglah kami minta kepada Allah, ya, supaya Allah, pertama disebut, wahai Adam, kamu adalah makhluk ataupun orang yang pertama dijadikan oleh Allah dan dipuji dengan beberapa perkara lah. Jadi tolong minta kepada Allah, ya, supaya pemudahkan urusan kita ni di mahsyar. Apa Nabi Adam kata? Aku tak mampu, aku malu dengan Allah disebabkan ada kesalahan. Ya, Nabi Adam malu. Ya, dia malu kesalahan dia bekas makan buah yang disebutkan oleh buah khuldi itu. Okey. Baik. Lalu Adam mengatakan, pergilah kamu kepada Nuh alaihissalam, lelaki yang pertama diutuskan menjadi rasul, dan disebutkan kelebihannya. Dan Nuh adalah rasul yang pertama. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi Nuh dengan memuji ucapan perkataan yang hormat padanya. Lalu mengatakan kepada Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, rasul yang pertama, tolong minta kepada Allah pemudahkan urusan kita di mahsyar. Ya. Nabi Nuh kata apa? Aku malu dengan Allah. Ya, aku ada salah. Apa kesalahannya? Isteri dia tak beriman. Bukan, itu salah isteri dia. Jangan kata Nabi Nuh orang nak kaitkan dengan isteri dia, letih lah kita kan, orang lelaki. Mana tadi? Doakan doa. Aywa, kan? Dia minta doa untuk anaknya, ya. Anaknya tu kan, apabila Allah tegur dia, wahai Nuh, jangan kamu minta sesuatu yang kamu tak ketahui. Anak kamu bukan di kalangan orang yang beriman, dia termasuk orang kafir. Nuh pun bertaubat, kan? Okey. Tu dia. Okey. Ada dia. Nabi Nuh buat isteri dia pula tak beriman, ya. Oh, letih suami. Isteri ingat, wanita-wanita bertanggungjawab depan Allah. Okey, tak nafikan. Suami bertanggungjawab, tapi bila suami dah terangkan, kita tak nak dengar, kita bertanggungjawab depan Allah. Okey. Tu pasal Nabi Nuh terlepas. Dalam surah Tahrim, Nabi Nuh dan Nabi Lut terlepas. Dua orang isteri dia, isteri Nabi ni, mereka bersalah, tak mengikut arahan. Okey, baik. Kemudian Nabi Nuh kata, pergilah kamu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia Khalilullah. Allah mengambilkan dia sebagai kekasih. Lalu mereka pun jumpa Nabi Ibrahim, mintakan Nabi Ibrahim berikan syafaat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku malu kepada Allah. Tak mana malu tu kan? Kerana ada kesalahannya. Ya, apa dia? Minta ampun tu bapak dia. Ya, dia minta ampun bapaknya. Itu satu riwayat, ya, minta ampun pada bapaknya, Allah tegur kerana bapak dia kafir, kan? Dan yang kedua, minta berkaitan dengan menipu. Bukan menipu, tapi kaedah yang digunakan betul. Tapi dianggap, kalau orang Malaysia anggap tipu sunat, kan? Okey, adalah kaedah dia. Tak apa, ala kulihat. Dia mengatakan, aku malu kepada Allah, maka kamu jumpalah siapa dia? Musa alaihissalam, kerana dia apa? Kalimullah, hamba yang berbicara dengan Allah. Lalu dicerita kelebihan dia. Maka mereka pun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam untuk minta, ya, kelebihan. Ini semua ulul azmi yang disebutkan ni, ya, Nabi yang terpilih, ulul azmi. Lalu mereka berkata kepada Musa, lalu Musa kata, aku ada juga kesalahan. Apa kesalahannya? Ya, membunuh, ya, bangsa Fir'aun tu. Dia tumbuk sekali. Asalnya bukan nak bunuh, tapi dia tumbuk tu ialah tumbuk kita, kan? Rupanya tumbuk dia super power. Sekali tumbuk terus KO, mati terus. Okey, maka dia kata, pergilah kamu kepada Isa alaihissalam, Ruhul Qudus, yang Allah berikan kehebatan dia tersendiri dengan kejadian dia tanpa bapa dan ialah beberapa kehebatan. Lalu kita pun bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan kalimah yang sama juga Nabi Isa jawab. Dia akhirnya dia kata, pergilah kamu kepada
Nabi yang terakhir di akhir zaman, Nabi yang dimuliakan, Nabi yang agung disebutkan. Lalu kita pun berjumpa. Semua, bukan kita je, semua, ya, daripada awal sampai akhir bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila bertemu dengan Rasulullah, maka di situlah Rasulullah pun mulakan acara dia, ya. Dia sujud kepada Allah sampai satu tempoh, dan dia membaca seperti mana yang diajarkan oleh Allah. Subhanallah, ya. Begitu sampai di akhirat pun mengikut apa yang Allah ajarkan. Lalu di saat itulah Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa, angkat kepala kamu, minta aku berikan, syafaatkan, aku akan beri syafaat. Waktu itulah Rasulullah mulakan acara dia. Waktu itulah kita mula bergerak, ya. Mula pergerakan. Syafaat dah selesai. Pergerakan yang pertama lepas syafaat apa dia? Apa dia? Penyerahan kitab. Kemudian datang hisab. Dah serah kitab, dah cek-cek. Hisab, bermula hisab. Lepas hisab, apa berlaku? Ditimbangkan al-mizan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita belum tentu selamat dalam perjalanan hisab. Dan juga penyerahan kitab. Memang takkan selamat. Tetapi golongan akan muncul. 4 orang golongan yang mana akan selamat daripada hisab, yang kita perlu sangat-sangat. Tahu tak hisab ni apa dia? Orang bisnes kalau disebutkan kena audit, dia tahu, kan? Audit lah. Semua nak diaudit. Sampai pensel satu pun kena audit. Maksudnya apa yang ada dalam rumah kita semua kena audit. Dogif punya barang pun kena audit. Ya, kena audit kalau kita ambil. Ya. Bayangkan apa kita nak jawab. Bukan senang, ya. Siapa banyak barang, audit dia lama. Betul tak? Lama, ya Allah. Siapa yang tak ada barang? Itu pasal muhajirin, fuqara al-muhajirin, mereka masuk syurga, ya, 40 tahun lebih awal daripada orang lain. 40 tahun, satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. 40 tahun. Apabila sampai di pintu syurga tu, malaikat pun terkejut. Kawan tak kena hisap ke? Ya, macam mana boleh cepat? Lalu dikatakan, apa yang nak dihisapkan kepada kami? Fuqara al-muhajirun. Ya, apa yang ada? Baju, pedang dengan alat penerangan, tu je dia. Dia muhajir, kan? Muhajirun ni dia pindah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan tak bawa apa-apa. Dia mati syahid, ya. Dia masuk syurga 40 tahun. Tak ada nak benda nak dihisap. Tapi kalau macam kita ni, la ilaha illallah, banyaknya nak kena hisap, kan? Banyak baju raya saja. Raya 2, raya puasa, raya haji. Dah berapa? Raya itu baju raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Kita ada 30 hari raya. Tu kan. Lepas tu kata tak ada baju lah. Berbahaya. Terus kita kena hisap. Okey. Jadi perjalanan itu berterusan, ya. Hisap, dan kita berhadapan yang paling genting sekali adalah waktu penyerahan kitab, kemudian hisap. Lepas tu waktu nak timbang al-mizan tu, di situ kemuncak penghabisan siri amalan kita. Saya ingatkan kepada kita semua, saya terpaksa cakap lah benda ni. Pasal takut, jiwa kita pasal takut. Kerana apa? Kita ni alhamdulillah, kita bawa solat kita, kita bawa zakat kita, kita bawa puasa kita, banyak amalan dah kita buat, alhamdulillah. Menuntut ilmu ni pun dah kira dahsyat sangat-sangat. Tapi apabila sampai di hisab sana, waktu timbangan tu, dah nampak amalan kita dah, Masya Allah, banyaknya amalan aku. Lalu Rasulullah mengatakan, atadruman muflis, tahukah kamu siapa dia orang yang muflis? Ya, lalu sahabat mengatakan, muflis kepada kami tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada mata, barang-barangnya. Lalu Rasulullah mengatakan, muflis di sisi Allah, mereka itu datang dengan solatnya, puasanya, zakatnya. Ini amalan besar, ya. 3 ni amalan besar, rukun kita. Lalu dia mengata si fulan, dia menyakiti si fulan, apa lagi, dia adu domba si fulan, ya, berkaitan dengan orang rupanya jadi masalah. Lalu dia memberikan ganjaran pahala dia pada orang tu.
Dia bagi satu. Siapa? Ya, berapa WhatsApp kita hantar hari ni nak mengumpat orang? Zoom. Melalui Facebook beribu orang tengok. Kita pun yes, kita punya follower banyak kan. Ittaqillah. Kita hantar umpatan, kita hantar komen yang berunsur umpatan, kita hantar begitu begini, semuanya akan kita serahkan pahala tu pada orang tu. Orang yang pernah kita umpat. Habis. Ya, habis dah. Habis. Ya Allah, banyak tu saya kata puasa solat kita banyak. Habis, berarti banyak kita mengumpat, banyak kita menyakiti orang. Kita ambil pula dosa orang tu letak kat kita. Ini bukan sebarang scammer ya. Scam di sana lagi tu. Habis. Tak boleh dah kembali ke dunia dah. Tuan-tuan dan puan takut pada Allah. Saya risau kenapa saya mengharapkan kita berjumpa di syurga. Amin. Ya, berjumpa dengan Rasulullah di syurga yang pertama. Ya, subhanallah. La ilaha illallah. Tolong jangan batalkan amalan kita. Tolong jangan batalkan. Sedih kita beramal tiba-tiba hilang amalan kita di sisi Ar-Rahman. Sayang saya. Oleh kerana tu ayat dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, ya. Cuba tengok surah Ali Imran ini. La ilaha illallah. Ayat yang ke-185 muka surat 74. Ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan amalan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu dayakan. Okey. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tuan-tuan dan puan-puan, confirm kita akan mati. Cuma tak tahu bila. Kita akan mati. Tetapi masalahnya bukan masalah kematian itu yang kita risaukan, tetapi apa yang kita akan nak bawa di akhirat. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Tahu dah apa maksudnya ini? Tuan-tuan dan perempuan, disempurnakan pahala kita waktu kita berada di timbangan tu nanti. Kita ingat kita dah sempurna amalan kita ni, Masya Allah banyak-banyak. Tiba-tiba di timbangan, kita serahkan pahala ni pada orang lain. Habis. Sempurna dah. Amalan kita dah habis dah. Dia ambil pula dosa orang tu. Maka di situlah Allah katakan kita settlekan di sana. Tuan-tuan dan puan, jangan biarkan benda ni berlaku, kerana kita tak boleh repeat, tak boleh return balik ke bumi ni, tak boleh dah. Ini waktu dia. Kalau apa pun nak bertaubat pada hari ini, kalau apa pun dah tak nak mengumpat pada hari ini, semua kata settlekan pada hari ini, sebelum kita berangkat di mahsyar. Dan hari terakhir kita, waktu sakratul maut, nyawa kita berada di kerongkong. Itu dah halas. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masih segar. Ingat istighfar, maafkan ya Allah, minta ampun kepada Allah kesilapan-kesilapan yang berkaitan dengan manusia. Benda ni berbahaya, kita nampak remeh ya. Itu pasal bagi saya tak usahlah kalau nak sebut nama peribadi, elakkanlah. Kalau nak beri komen, tengok pada bentuk yang, kalau sampai nak komen manusia yang tak perlu dikomen, tak payah komen lah. Takut pada Allah. Sayang amalan kita, sayang.
Kenapa? Kerana Allah cerita lagi ni, ya. Itu kemuncak bila dah disempurnakan. Belum tentu kita selamat. Kemudian Allah mengatakan apa? Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Maksudnya kita tak ada kena sentuh neraka. Dalam ayat ni yang disebutkan zuhziha anin nar, waktu kita berjalan macam kita berjalan Batang Pinang tu kan, menyeberangi apa parit kan, Batang Pinang. Macam mana kita berjalan? Kan? Jalan satu takut jatuh. Begitulah kalau kita lalu titian sirat dalam keadaan macam itu, selamat, maka selamat. Maksud orang tu di antara orang yang berjaya. Tetapi kalau jatuh, kita di kalangan ahli neraka, lepas tu dia naikkanlah balik, tapi rugilah. Kita dalam keadaan diseksa. Na'udzubillah. Dan Allah mengatakan yang terbaik dalam ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya, kesenangan yang menipu daya. Kita berada di dunia dengan penipuan yang terlalu banyak, maka berhati-hati, takut pada Allah. Ya, jadikan Ramadan kali ini berubah, ya, berubah. Tolong jangan bicara tentang peribadi manusia. Satu nasihat, sayang bulan Ramadan yang cukup indah begini, kita gunakan WhatsApp kita gunakan umpat kita nak umpat orang cerita benda-benda tak baik, takut pada Allah. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. La ilaha illallah. Baik. Kemudian boleh ya kita berusaha. Ya, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan, kerana kita belajar Quran dan Sunnah, saya mengharapkan kita kelompok yang kecil di akhir zaman. Alangkah indahnya kita bersihkan diri kita supaya kita menjadi kelompok yang terbaik untuk kita menjadi ahli syurga Allah. Dan memang kelompok terbaik ini telah dipuji oleh Rasulullah dalam hadis yang menunjukkan kita mampu untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita berusaha. Tapi itulah, ya, akhlak kita dalam bab ini kena jaga supaya kita tidak bicara dengan pribadi manusia. Dan di antara kadang-kadang saya ingatkan kepada suami dan isteri juga, yang para isteri jangan bicara hal suami lebih-lebih kan. Kadang-kadang kita cerita hal suami kita pada orang kan, salah tu. Dan begitu juga para suami cerita hal isteri pada orang, salah tu kalau benda yang tidak perlu diceritakan. Ya, kerana dia ada unsur mengumpat juga. Unsur mengumpat juga. Kena jaga. Ya, berdoakanlah kebaikan. Kemudian kita lihat dalam hadis ini mengatakan, ya, berkaitan dengan ayat tadi, fi sabilihi, okey, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, dan kita dah tahu wasilah itu dengan berdoa, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Di mana dalam bab ini Ibnu Katsir mengatakan ketika Allah memerintahkan mereka supaya meninggalkan perbuatan yang diharamkan dan memerintahkan pula untuk melakukan ketaatan, maka setelah itu dia memerintahkan mereka memerangi para musuh di kalangan kaum kafir dan musyrik yang keluar dan meninggalkan jalan yang lurus. Allah pun memotivasikan kaum mukminin dengan apa yang dijanjikan bagi orang yang berjihad di jalannya, berupa keberuntungan dan kebahagiaan besar abadi yang terus langsung tidak habisnya, iaitu dalam istana yang tinggi aman. Okey. Baik, dalam ayat yang berikutnya Allah mengarahkan kita sentiasa dalam keadaan berjihad fisabilillah, bantu ikut dalam keadaan suasana. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni hidup, kaum lelaki kena lihat bahawa kita hidup di zaman manja. Kita ni manja sebenarnya. Dan sistem pemanjaan ini berlaku selepas revolusi Perancis. Asalnya masyarakat kita, kaum lelaki adalah gagah. Kita sentiasa berada di medan perang, medan yang mana kita menjaga kabilah kita, menjaga suku sakat kita. Itu pasal bila kita saksikan sejarah zaman-zaman para sahabat, Ibnu Umar umur 14 tahun dah ketengahkan diri untuk berjihad, kerana nak pertahankan, ya, pertahankan keluarga, pertahankan. Itu pasal anak lelaki kedudukannya hebat pada zaman dahulu. Dan dia berterusan di zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, zaman kerajaan kerajaan selepas Mongol tumbang tu, ya. Lepas tu naik zaman Osmaniyah, semua tu menunjukkan kehebatan kaum lelaki.
Tetapi berlaku selepas revolusi Perancis, berlaku sedikit pertukaran, ya, maka kita dimanjakan. Pasal jiwa kita perang, kadang-kadang jiwa kita ni masih ada perasaan kecut, takut, ya, tak berani. Ya, silap-silap kalau orang lelaki nak pergi kubur malam-malam takut tu leceh lah, kan. Tu percaya benda-benda khurafat ni, kan. Jangan anak lelaki mesti gagah, anak lelaki ada orang muda mesti berani, mesti kuat. Ya, takkan kena sikit aduh meraung, panggil ambulans sikit je, kan. Tak ada. Saya cuba nak mengasahkan anak-anak pelajar saya apa saya nak buat program pergi kubur waktu malam. Memang nak ajar dia. Ya, pasal bagi saya kita dah pernah mengalami benda ni dahulu. Ya, waktu kecil benda cerita hantu. Bayangkan perasaan hantu tu ada dalam jiwa kita. Nak pergi sungai, saya orang Perak, nak pergi sungai Perak tu, nak lalu tu takut siang hari. Hantu, la ilaha illallah. Berantu otak ni. Pergi datang orang mati, ya. Pergi datang orang mati tengah malam tu, pergi datang naik basikal, nak balik takut. Orang duk cerita tu atas pokok apa, biasanya pokok jati. Ya, ada hantu, betul. La ilaha illallah, kita percaya. Saya penakut dahulu. Maaf kata, memang penakut. Berani sampai pergi Pakistan, kan. Pasal Pakistan tak ada bicara berhantu. Tengah-tengah makan dia tembak kawan dia. Pum, ui. Yang tu kita takut, pistol. Itu takut. Allah hilangkan perasaan takut, ya. Hantu tu setelah kita belajar Quran dan Sunnah, hilang. Tak ada dalam minda ni. Hantu penipu. Kalau nampak meloncat-loncat, jom kita lepuk je. Ya, itu je kaedah. Lepuk. Kalau betul, pasal benda tu betul. Ya, manusia biasa yang ngacau banyak. Jadi alhamdulillah, benda tu itulah sayang masyarakat kita ni, dia jadi lemah, kan, takut. Tapi alhamdulillah bila duduk sana dengan ada beberapa perkara yang menyebabkan kita berani dan tak takut. Dalam bab-bab yang betul khurafat. Kalau kata ada nampak, itu lain cerita. Itu orang tu yang kena rasuk. Ya, dia seorang nampak, orang lain tak nampak, dia yang kena rasuk. Itu lain cerita lah. Tapi kalau dia orang semua ramai nampak, pergilah kejar. Tak percaya, confirm manusia. Bukan hantu yang terloncat-loncat. Mesti manusia. Pasal semua nampak, kan, kejar je. Lepas tu lepuk, jangan buat lagi. Kan? Okay. Dan masyarakat kita pula sekarang dia dedah dengan perkara-perkara. Kalah tu anak-anak muda dia sibuk dengan handphone dia, sibuk dengan angan-angan. Tahu tak, kalau berlaku yang dikatakan akan berlaku nanti, habiskan maksudnya internet, kita akan tengok apa berlaku. Kan? Internet tak ada. Ui, tunggal langgang dunia, kan. Pasal kita dah letak begitu kuat, ya, akan berlaku juga. Saya melihat ianya akan berlaku, ya. Maka di situlah tunggal langgang akan berlaku. Ala kulli hal, kita kembali kepada Allah, ya, supaya lebih berani. Dan orang, anak-anak lelaki, anak-anak muslim mesti mempunyai satu kekuatan dalam jiwa mereka, ada semangat jihad, membantu, ya, mesti berani berjihad apa semua. Dan berbahaya bagi mereka yang tidak ada niat untuk berjihad ataupun mempertahankan Islam. Kenapa? Dia adalah syu'batun nifaq. Ya, sifat orang munafik, dia tidak mahu membela agama. Jadi kena ada jugalah sikit sebanyak. Walaupun kita ni manja-manja, tapi kena ada untuk berjuang mempertahankan agama. Tapi so far insya-Allah lah, ya, dengan perjuangan yang ala kadar ni pun okey dah, ya. Tapi kena latih, jangan penakut. Kerana apa? Kerana saya menyaksikannya, kerajaan Osmaniyah tu waktu permulaan dia nak terjadi, dia hanya kabilah yang kecil. Tapi menarik, dia kabilah yang kecil, ketua dia macam bapa betul-betul. Dia cari nafkah untuk semua kabilah. Lepas tu mula berkembang dengan keberanian dia yang sampai tumbangnya, ya, Mongol tumbang, kerajaan Salibiyin tumbang. Dahsyat, ya. Memang menarik. Ya, percubaan bunuh seperti Osman, ya, Osman yang pertama tu percubaan bunuh dia dahsyat, ya. Tapi menarik, insya-Allah. Baik. Kemudian tebusan tidak dapat diterima di hari akhirat dari kaum kafir pada hari kiamat, dan mereka tetap di neraka. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang apa yang dijanjikan terhadap para musuhnya kaum kafir, yakni beberapa azab dan hukuman yang menjadi contoh pada hari kiamat. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebuskan diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dan mereka mendapat azab yang pedih. Ya, tuan-tuan dan puan, ini di antara apa yang berlaku kepada orang kafir, dia nak tebuskan. Dan begitu juga kita akan berlaku jika kita tidak beriman. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita sayang anak-anak kita, betul? Tak dinafikan. Tak sayang tu cong je. Ya. Hari ini kita merasa sayang, kita sanggup korbankan diri kita, ya, seorang ibu, seorang ayah demi anak. Tapi anak-anak tak faham kadang-kadang, itu masalahnya, ya. Anak-anak tak faham pasal dia dimanjakan. Oleh kerana tu Allah menceritakan, ya, bagaimana kasih sayang kita ini kerana Allah ataupun tidak. Kalau kerana Allah, setiap amal ma'ruf nahi munkar akan berlaku. Tegur kalau tak betul, tegur. Ya, kerana masalahnya ialah di akhirat, seperti mana Allah sebutkan di dalam surah. Okey, cuba buka surah Al-Ma'arij. Juzuk ke-29, surah yang ke-70. Muka surat 5, 6, 8. Ayat ke-8 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Sedangkan mereka saling melihat satu sama lain. Orang yang mujrim ingin sekiranya dia dapat menebuskan dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Nampak tak? Nampak dah anak, nampak isteri, nampak suami, tapi tak nak tegur. Kenapa? Kerana ada kepentingan masing-masing untuk melepaskan diri dari azab hari itu. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini ada anak, ada isteri, kita akan tegur, syok balik kampung raya bertemu kaum kerabat. Tahu tak di akhirat nanti kita akan tak bertegur siapa? Ni ayat ni menceritakan. Kerana apa? Kita takut orang kaitkan, suami kaitkan isteri, isteri kaitkan suami, anak-anak kaitkan mak ayah. Semua jadi takut. Okey? Ni ayat yang menceritakan bagaimana satu jiwa dia bercita-cita dapat anak dia. Ya Allah, ambillah anak aku ni, asalkan aku selamat. Anak, hari ni kita bebaskan. Kalau dia kena colek berapa juta anak, kita akan usahakan. Tetapi pada hari itu, kita serahkan anak-anak. Nak ambil, ya Allah. Berhati-hati. Kemudian Allah katakan apa? Wa sahibatihi wa akhi, dan isterinya dan saudaranya. Ya Allah, ambillah isteriku, isteri-isteriku dan adik-beradikku. Ambil, ya Allah, nak. Ya, bahaya ni kalau sampai tahap begitu. Wahai isteri-isteri, wahai suami-suami, semuanya ada kaitan yang perlu kita selamatkan, settlekan. Tak cukup lagi. Anak dah bagi tak cukup, isteri dah bagi tak cukup, atau suami dibagi tak cukup, dan juga adik-beradik tak cukup. Ya Allah, ambil ni pula. Wa fasilatihi allati tuwi, dan kaum keluarga yang melindunginya di dunia, kaum kerabat kita di kampung tu, ambillah semua. Tak cukup lagi, ya Allah. Wa man fil ardi jami'an summa
dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan dia seorang. Ambil orang yang Yayasan Taklim ni, Taman Tun, ambillah ya Allah. Ya, kalau tak cukup ambil orang Kuala Lumpur, ambil orang Malaysia, ambil semuanya, kau bebaskan aku seorang. Nampak? Jahat. Waktu itu berlaku kejahatan. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah pelihara kita semua, minta Allah pelihara semua. Ya. Waktu itu masing-masing nak melepaskan. Ini menunjukkan satu gambaran yang cukup dahsyat di akhirat kelak, yang mana kita cuba nak melepaskan diri kita masing-masing. Tak percaya? Okay, kita buka surah Abasa. Nak menceritakan hari ini kita sayang semua tu, tapi kesudahannya ini. Okey, surah Abasa, surah yang ke-80, juzuk 30. Ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dan apabila datang suara yang memekakkan, iaitu sangkakala, pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, ya, manusia itu lari daripada adik-beradiknya, dan lari dari ibu dan bapanya, dan lari dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Okey, baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan macam mana akan terjadi. Akan terjadi. Seorang itu lari daripada adik-beradik, lari daripada mak dan ayah, ataupun mak ayah lari daripada dia. Dia dah jadi macam tu. Isteri, dia lari daripada isteri lari daripada suami, dah lari. Ya, hari ini kita masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, berkasih sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Tu yang paling penting, ada perasaan sayang kerana Allah. Jadi kalau anak tak betul, isteri tak betul, suami tak betul, tegur cara baik. Ya, ini tak betul. Ya. Itu je cara dia. Kalau tak, dia akan berlaku peristiwa ini kepada kita. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita supaya menjaga diri kita, keluarga kita, dan dimasukkan syurga bersama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.